Pornografi ini ialah satu daripada apa kita kata permasalahan yang berkaitan dengan aktiviti dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ya, dan secara tidak langsung ia lebih menjurus kepada aktiviti yang berkaitan dengan gejala seksual. Okay. Pornografi itu sendiri menggambarkan bahawa gejala seksual itu adalah satu daripada isu yang sering menjadi permasalahan ataupun manusia ni sering berhadapan dengan apa juga isu yang berkaitan dengan sexuality. Okay? Jadi apabila membicarakan tentang sexuality ini sehingga ke satu tahap di mana perilaku ataupun perangai ataupun perbuatan yang berkaitan dengan sexuality itu telah menyimpang daripada apa kita kata daripada norma-norma yang diterima, yang dibenarkan, sama ada menurut pandangan agama ataupun menurut penglihatan anggota masyarakat yang boleh diterima sebagai satu daripada perbuatan yang bermoral kita kata. Pada asasnya kalau kita lihat sexuality itu adalah satu daripada perbuatan yang sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut pandangan yang bermoral, sudut pandangan agama, ia merupakan aktiviti yang berkaitan dengan kasih sayang. Sexuality itu berkaitan dengan apa kita kata reproduktif ataupun sistem pembiakan yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan juga kesinambungan umat manusia sendiri. Tetapi apabila kita membicarakan tentang pornografi, dia membicarakan tentang satu keadaan sexuality yang lebih menjurus kepada perbuatan yang lari daripada norma-norma masyarakat yang dibenarkan dan beretika. Ia dilakukan ataupun dilaksanakan dalam keadaan yang menyimpang, dalam keadaan yang bertentangan, sama ada bertentangan daripada sudut pandangan agama, bertentangan daripada kita kata pandangan masyarakat yang melihat ia sepatutnya dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih berakhlak, lebih bermoral dan sebagainya. Okay. Pornografi ini dia menjadi ketagihan, dia boleh menyebabkan ketagihan. Okay. Atas sebab itu juga dia disebutkan sebagai satu keadaan yang kita kata tidak bermoral dan tidak berakhlak sebab dia boleh menyebabkan ketagihan. Dan ketagihan pornografi ini lebih menjurus kepada ketagihan yang membentuk tingkah laku, kita kata behavior addiction ataupun ketagihan dari segi tingkah laku. Banyak benda ataupun jenis-jenis yang berkaitan dengan ketagihan. Kita ada ketagihan kepada substan seperti ketagihan dadah, ketagihan bahan kimia, ketagihan macam-macam ketagihan. Tetapi yang berkaitan dengan pornografi ini satu bentuk ketagihan yang lebih menjurus kepada ketagihan tingkah laku, behavior addiction. Dan kalau kita lihat juga daripada kajian-kajian menunjukkan bahawa ketagihan tingkah laku ini mempunyai kesan secara langsung kepada otak. Dan kesan yang diterbitkan oleh pornografi ini kepada otak mempunyai ditunjukkan dalam kajian mempunyai kesan yang sama terhadap kesan-kesan bahan-bahan terlarang seperti bahan kimia, dadah, ganja, morfin, heroin dan sebagainya kepada otak kita. Kerana apa? Kerana kita kata ketagihan pornografi ini dia sebenarnya juga mempunyai ataupun menyentuh bahagian dan struktur otak yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh ketagihan substan. Pornografi ini sebenarnya dia akan mendatangkan bukan setakat ketagihan, tetapi juga ia memberikan kesan yang tidak elok, kesan yang amat negatif, dan dia mendatangkan kesan yang bersifat sama ada sifat sementara ataupun sifat jangka panjang. Apabila seorang itu terdedah dan menjadi ketagih kepada pornografi, dia akan mempunyai lebih banyak masa kepada pornografi, dan kalau dia tak ada masa pun dia akan cari sejumlah masa tertentu dihaskan khusus untuk terlibat dengan aktiviti pornografi itu sendiri.
kes. Dan kalau dilihat juga ketagihan pornografi itu boleh menjejaskan hubungan dia dengan individu lain, sama ada suami, isteri, anak-anak dia, ataupun dengan jiran dia, ataupun di rakan sekerja dia. Kalau di tempat kerja, individu yang dah terdedah kepada ketagihan pornografi ini, dia akan lebih banyak menghabiskan masa dia dengan aktiviti tersebut. Jadi di sini akan menjejaskanlah dia punya masa untuk bekerja, produktiviti, dan dia tidak ada masa lagi untuk bercampur kaul dengan orang lain. Jadi dia jadi menjadi terganggu dan tak terperangkap dalam dunia ketagihan ini sendiri. Orang yang ketagih ini, khususnya ketagih dengan pornografi ini, mereka ini ditipu oleh minda mereka ini ditipu oleh rangsangan-rangsangan yang bersifat khayalan, ditipu oleh faktor-faktor persekitaran yang mana mereka rasa itu sebagai satu kenyataan dan hakikat yang mereka inginkan. Padahal benda itu satu perkara yang bukan satu keutamaan, dan pada masa yang sama dia bukanlah satu perkara yang kekalan sifatnya. Dia bersifat sementara dan dia memberikan kesan yang sementara dan bukan satu bentuk kesan yang baik pada mereka. Sebaliknya ia mendatangkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Itulah kita anggapkan mereka ini dari segi minda ni, mereka itu berada dalam ilusi, tertipu, terpedaya dengan rasa-rasangan yang bukan sepatutnya mereka lakukan. Jadi dalam perkara ini sesuatu perlu dilakukan untuk anggota masyarakat kita kata melihat dan menilai bahawa pornografi ini sebagai satu daripada permasalahan-permasalahan yang perlu dibanteras lah, kita kata. Okay? Dan dia perlu dibanteras oleh semua anggota masyarakat dalam keluarga, rakan-rakan sebaya, kemudian para guru, dan sesiapa sahaja kepada anggota masyarakat, kerana dia akan mendatangkan kesan yang tidak elok. Maklumlah kan, kesan ketagihan itu dia akan mendatangkan kesan yang tidak elok kepada kehidupan. Jadi untuk membendung perkara ini daripada peringkat awal, kita perlu melakukan sesuatu. Okay. Jadi bersama dengan saya, insyaAllah, dalam program Ilusi Minda yang berkaitan dengan ketagihan ini pada 28 Disember ini,